Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk subtopik ketiga bawah tajuk haba, iaitu haba pendam tentu. Kita ambil satu contoh bahan iaitu air. Air dalam tiga keadaan dia ada dalam bentuk tiga keadaan, iaitu dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Keadaan ini boleh berubah dengan cara menyerap haba ataupun dengan cara membebaskan haba. Ini contohnya kita ambil untuk penyerapan haba. Untuk penyerapan haba, ini contohnya daripada ais. Ais ni negatif 5 darjah Celsius. Bawah aras beku. Sebab ini keseluruhan ais. Ais ni kita pun letak di luar dalam keadaan suhu bilik. Macam sekarang suhu bilik, ais ni akan mencair. Apabila dia mencair, dia akan menjadi separa sama ais dan air. Daripada pepejal, dia akan tukar menjadi pepejal tambah cecair dekat sini. Dan daripada sini dia akan cair lagi sehinggalah dalam bentuk gas. Kalau kita perhatikan satu-satu pepejal yang ini, dalam keadaan ini suhu akan meningkat. Kalau tengok daripada sini, suhu akan meningkat. Daripada negatif 5 degree Celsius ni, dia akan pergi kepada 0 degree Celsius. Kenapa dekat sini suhu meningkat? Kerana telah menyerap haba, tenaga tadi akan menggetarkan zarah-zarah dalam dia. Apabila zarah-zarah ni tergetar, tenaga kinetik bertambah. Bila tenaga kinetik bertambah inilah yang menyebabkan pengembangan kepada merkuri. Jadi degree Celsius ni akan naik. Daripada negatif 5 pergi kepada 0 degree Celsius. Manakala daripada sini, kenapa yang ni tak naik pula? Maksudnya dalam keadaan pepejal tambah cecair yang ni, 0 degree Celsius masih lagi 0 degree Celsius. Yang ini antara ais dengan air, yang ini tukar kepada air. Dekat sini tak naik. Suhu dia tidak naik. Kenapa yang ni suhu tidak naik? Kerana haba yang digunakan untuk memecahkan ikatan antara zarah-zarah tadi. Kalau yang ini dia mengembang, tenaga kinetik bertambah. Bila tenaga kinetik bertambah, dia akan menaikkan suhu darjah ni. Tapi yang ini dia guna untuk pecahkan ikatan. Jadi suhu tidak bertambah. Untuk yang ini pula dah jadi cecair. Daripada cecair ni dia akan meningkat. Meningkat daripada 0 degree Celsius pergi meningkat sampailah 100 degree Celsius. Kalau tengok sini pun sampai 30. Lepas tu naik lagi ke 100 degree Celsius. Ataupun yang ni boleh tukar kepada 100 degree Celsius juga. Maksudnya, daripada 0 naik 100 degree Celsius. Tukar daripada cecair, dah mula nak jadi cecair gas. Dekat sini cecair gas. Yang ni masih lagi cecair. Yang ini kenapa naik? Sebab ikatan tu akan bertambah tenaga kinetik. Tenaga kinetik bertambah, dia akan mengembang, menyebabkan merkuri pun mengembang. Itu yang naik degree Celsius dia. Daripada sini cecair ke gas. Yang ni kepada ni, kenapa tak naik? Yang ini pun kenapa tak naik? Sebab digunakan haba yang diserap tu digunakan untuk memecahkan ikatan cecair menjadi gas. Apabila dia dah jadi gas pun, dia tak akan naik lagi sampai 100 degree Celsius kekal. Dia akan tukar dalam bentuk gas. Okey. Kalau kita lihat di sini dekat sini ada pepejal dengan cecair. Suhu dia tak naik. Tapi haba masih diserap. Haba masih diserap tanpa kenaikan suhu. Jadi ini yang kita panggil sebagai haba pendam tentu ni. Haba pendam tentu. Dan satu lagi tempat dia dekat sini. Dekat sini maksudnya cecair dan gas ni. Tanpa kenaikan suhu. Tapi tenaga masih diserap. Yang ini pun kita panggil sebagai haba pendam tentu. Jadi apa maksud haba pendam tentu sebenarnya? Haba pendam tentu ialah jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menukarkan satu fasa lengkap. Satu fasa lengkap daripada keadaan pepejal kepada cecair ataupun daripada cecair kepada gas tanpa mengalami sebarang perubahan.
Cumanya dekat sini ada dua jenis haba pendam tentu, iaitu daripada haba pendam tentu pelakuran. Untuk tukar daripada pepejal pergi kepada cecair, ini kita panggil sebagai haba pendam tentu pelakuran. Manakala haba pendam tentu untuk nak tukar daripada cecair pergi ke gas, ini kita panggil haba pendam tentu penguapan. Untuk yang ni sebenarnya, haba pendam tentu dengan muatan haba tentu kalau sebelum ni, dia saling berkait rapat. Dekat mana saling berkait rapat tu? Dekat sini. Apa yang dimaksudkan, imbas balik, apa yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? Muatan haba tentu adalah haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 degree Celsius bagi 1 kg bahan. Dekat sini suhu naik tak? Ya, suhu naik. Bila suhu naik 1 degree Celsius itu pun haba diperlukan untuk naikkan tu pun kita dah panggil sebagai muatan haba tentu. Bermaksud dekat sini ini adalah bagi muatan haba tentu. Ini adalah muatan haba tentu sebab dia naik suhu naik. Apabila kepada ke sini, daripada sini pergi ke sini, suhu naik. Jadi dia telah mengalami muatan haba tentu. Kosong sampai kosong. Perubahan fasa, maksudnya daripada pepejal nak pergi ke cecair. Suhu tak naik. Itu adalah haba pendam tentu pelakuran. Daripada sini ke sini, naik tak? Ya, suhu naik daripada 0 degree Celsius kepada 100 degree Celsius. Tapi dia punya fasa dia ataupun daripada ada perubahan tak? Daripada cecair, masih lagi pergi ke cecair. Maksudnya tak ada perubahan fasa. Yang ini pun kita panggil sebagai muatan haba tentu. Namun daripada sini, yang ni, ini adalah haba pendam tentu penguapan. Yang ini pun sama juga, yang ini adalah muatan haba tentu. Bermaksud dekat sini muatan haba tentu dan haba pendam tentu saling berkait rapat antara satu sama lain. Nak bezakan dia, kalau muatan haba tentu darjah dia naik, darjah suhu naik. Tapi kalau yang ini darjah suhu dia tak naik, dia berubah fasa. Yang ini tak berubah fasa, yang ni berubah fasa. Contohnya daripada pepejal pergi ke cecair. Terus ingat, pepejal ke cecair maksudnya haba pendam. Kalau masih lagi pepejal, masih lagi dengan pepejal tapi dia punya suhu naik, itu adalah muatan haba tentu. Sebelum ni muatan haba tentu, apa formula muatan haba tentu? Q sama dengan MC theta. Okey. Kalau tengok daripada sini, untuk muatan haba tentu, apa formula dia? Q sama dengan MC theta. Jadi untuk yang ni pula apa formula dia? Haba pendam tentu penguapan ataupun haba pendam tentu pelakuran. Apa formula dia? Q sama dengan ML. Q sama dengan ML. Okey. Jadi dah faham daripada sini, kita lihat satu contoh soalan. Okey. Berapakah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1.2 kg ais pada suhu negatif 5 degree Celsius kepada air pada suhu 30 degree Celsius? Yang ini cikgu telah ringkaskan. Si air ini mewakili muatan haba tentu bagi air 2100, muatan tentu ini ais. Ini ais. Ini muatan haba tentu bagi air 4200 dan ini adalah haba pendam tentu bagi ais iaitu 336,000. Keluarkan dulu info yang ada. Apa yang ada? M. Dekat sini ada M. M sama dengan 1.2 kg. Lepas tu kita ada apa lagi? Suhu. Daripada negatif 5 kepada 30. Fahamkan betul-betul. Daripada negatif 5 degree Celsius, dia jadi 30 degree Celsius. Mula-mula lukis dulu untuk pepejal. Yang ni ais negatif 5 degree Celsius. Kemudian suhu dia akan naik.
akan jadi 0 degree Celsius, tapi yang ni yang perubahan antara pepejal ke cecair. Pepejal ke cecair yang ni terlibat formula mana? Ini akan jadi formula Q sama dengan MC theta. Kenapa? Sebab ada kenaikan suhu. Kalau kita lihat daripada sini pula, tak ada kenaikan suhu. Perubahan daripada pepejal nak pergi ke cecair. Ada perubahan fasa. Fasa keadaan kat situ iaitu daripada pepejal nak pergi cecair. Bila yang ni, maksudnya kena guna formula Q sama dengan ml. Muatan haba pendam tentu. Kalau yang ni muatan haba tentu, yang ni haba pendam tentu. Kalau yang ni pula, yang ini daripada 0 degree Celsius kepada 30. Ada kenaikan suhu. Bila ada kenaikan suhu tanpa melibatkan perubahan fasa, maksudnya kena guna formula Q sama dengan MC theta. Ada tiga formula yang kena buat kat sini yang melibatkan muatan haba tentu dan haba pendam tentu. Ini pun muatan haba tentu 2. Okey, kita masukkan satu-satu. Untuk yang ini dulu. Nak masukkan macam mana? So Q sama dengan M 1.2 kg sebab dah bagi dah. M untuk ais ni adalah 1.2 kg. C adalah untuk muatan haba bagi ais. 2100. Darab dengan theta negatif 5 hingga 0. Apa? Berapa dia punya perubahan suhu dekat situ? 5. Maksudnya daripada 5 nak pergi ke 0 ini darab dengan 5 degree Celsius. Okey, jadi kita dapat jawapan dia berapa? Okey, kira. 12,000 joule. 12,000 joule ini untuk muatan haba tentu. Sekarang tengok pula haba pendam tentu. Melibatkan perubahan pepejal kepada cecair tanpa perubahan suhu. So Q sama dengan 1.2 darab L. Perubahan ais ini adalah haba pendam tentu pelakuran. Darab dengan 336,000. So dapat berapa jawapan dia? 403,200 joule. Okey, yang ini pula Q sama dengan M 1.2 darab dengan ini untuk C air iaitu 4,200 darab dengan theta. Theta berapa? Daripada 0 sampai 30. So perubahan dia kat sini adalah 30. Jadi berapa jawapan dia? Okay, cuba kira. Betul tak? 151,200 joule. Jadi berapa haba yang diperlukan? So berapa keseluruhan haba yang diperlukan untuk tukar daripada negatif 5 degree Celsius sehingga 30 degree Celsius? Tambahkan keseluruhan yang ini. So kita akan dapat berapa? Okey, cuba kira. 12,000 tambah 403, 200,000 ni 151,200. Okey, cuba tambah semua sekali dapat berapa? So kita akan dapat 5, 6, 7, 0, 0, 0 joule. Betul So dapat 567 567,000 joule ataupun boleh tukar kepada 567 kilojoule. Kilojoule. Ini haba yang diperlukan nak tukar daripada ni ke sini. Maksudnya kat sini kena faham ada terlibat muatan haba tentu dan haba pendam tentu. Tengok daripada fasa mana yang terlibat. Okey, setakat tu dulu untuk subtopik yang ketiga ni. Kita akan sambung subtopik yang keempat iaitu hukum-hukum gas.